Okay, hai. Assalamualaikum. Khabar semua sihat ke? Cikgu harap semua sihat dan semoga kita dapat jalani PDPR ni dengan baik, happy dan paling penting sekali jangan stres-stres, okay? Baiklah, sebelum cikgu masuk kepada pembelajaran kita hari ini, cikgu nak imbas kembali apa yang kamu dah belajar kelas sebelum ni. Okay, tu kamu dah belajar mengenai gandaan sepunya terkecil. Apa tu gandaan sepunya terkecil? Gandaan sepunya terkecil adalah gandaan sepunya yang paling kecil. Okay. Kita senaraikan gandaan, kemudian kita tengok gandaan sepunya yang paling kecil. Itu adalah gandaan sepunya terkecil. Okay. Gandaan sepunya terkecil ni kita boleh cari dengan menggunakan 3 kaedah yang cikgu ajar hari tu. Yang pertama, kaedah menyenarai gandaan sepunya. Okay. Kalau yang ni kita senaraikan satu-satulah gandaan sepunya bagi nombor yang diberi. Kalau contohnya, contoh nak cari gandaan sepunya terkecil bagi 3 menggunakan kaedah menyenarai gandaan sepunya. Jadi kita senaraikan gandaan sepunya bagi 3 dan 2 dan 3. Senaraikan gandaan 2 dan 3, kemudian kita tengok gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3 ni. Iaitu pada yang ni tengoklah gandaan sepunya terkecil adalah 2 dan 6. Ni yang paling kecil ni yang mula-mula sekali kan. So GSTK adalah 6. Okey, ni senanglah kan. Kalau nombor kecil senanglah nak senaraikan gandaan, nak menggunakan kaedah menyenarai gandaan sepunya ni. Kalau nombor besar, contoh nombor 24 ke 12 ke, dah tak ingat kan sifirnya. Jadi kita gunalah kaedah pembahagian berulang. Kaedah pembahagian berulang, ingat lagi tak stepnya macam mana? Okey. Okey, kaedah pembahagian berulang ni ada 4 step. Pertama sekali, ini cikgu nak ingatkan awak lah. Pertama sekali kita kena bahagikan nombor yang diberi dengan satu pembahagi secara berturutan. Kemudian, nombor yang tak boleh dibahagi tu kita turunkan untuk pembahagian seterusnya dan pembahagian diteruskan sehingga semua hasil bahagi ialah 1. Kemudian nak tentukan GSTK, kita darabkan nak tentukan GSTK, kita darab semua pembahagi tu. Okay, macam ni kan, contoh nak cari GSTK bagi 8 dan 12. Okay, kita bahagikan 8 dengan 12 ni dengan satu nombor secara berturutan. Okay, 8 dan 12 kita tahu ada dalam sifir 2 kan, jadi kita bahagikan dengan 2. Kemudian dapat 8 bahagi 2, 4, 12 bahagi 2, 6. Okay, kemudian kita tahu lagi 4 dengan 6 ni ada dalam sifir 2. Jadi kita bahagikan dengan 2 lagi. Kemudian akan dapat 2 dan 3. Okay, 2 dan 3 ni tak ada dalam satu sifir. Tapi berdasarkan langkah nombor 2 ni, dia bagi tahu nombor yang tidak boleh dibahagi akan diturunkan untuk pembahagian seterusnya. Jadi tak ada masalah lah nak bahagikan dengan 2 dulu ke ataupun 3 dulu ke. Okay, kalau bahagikan dengan 2 dulu macam cikgu buat ni, bahagikan dengan 2, 3 tak boleh bahagi dengan 2, turunkan 3. Okay, 2 bahagi 2, 1. Okay, kemudian bahagikan. Kemudian langkah 3 cakap pembahagian diteruskan sehingga semua hasil bahagi ialah 1. Jadi nak dapatkan 1 dekat bawah ni, kita bahagikan dengan 3. So 3 bahagi 3 maka dapatlah 1. Okay. Maka nak tentukan GSTK, apa kita buat? Darab semua pembahagi. Ni pembahagi kat tepi ni kan. Darab semua pembahagi. Maka dapatlah GSTK bagi 8 dan 12 ialah 24. Okay. Okay. Kaedah seterusnya, kaedah ketiga iaitu kaedah pemfaktoran perdana. Okey, lagi tak pemfaktoran perdana ni? Okey, kaedah pemfaktoran perdana pertama sekali. Okey, kita senaraikanlah faktor perdana bagi 3. Okey, faktor perdana bagi 3 apa? Pemfaktoran perdana bagi 3 adalah 3 lah. 1 bukan faktor perdana, ingat. Okey. Kemudian 8, pemfaktoran perdana bagi 8 adalah 2 darab 2 darab 2. Okey. Dan 12, pemfaktoran perdana bagi 12 adalah 2 darab 2 darab 3. Nak cari gandaan sepunya terkecil,
kita keluarkan pemfakturan perdana bagi setiap nombor tu. Okey, kalau yang ni. Okey, 2. Ini pun 2. Pun 2, 3. Kemudian kita darabkan dan dapatlah GSTK bagi nombor yang diberi itu. Okey. Okey. Tak apa, kalau tak mahir kaedah pemfakturan perdana ni jangan risau. Boleh guna kaedah pembahagian berulang dengan kaedah menyenarai faktor gandaan sekunya. Okey. Itu 3 kaedah yang kamu kena tahulah dalam nak cari gandaan sempurna terkecil ni. Ibu harap kamu ingat lagi. Okay, sebab kita nak gunakan juga, kita akan gunakan juga kaedah-kaedah ni dalam subtopik yang kita akan belajar hari ni. Okay. So, subtopik hari ni adalah standard pembelajaran 2.2.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK. Kalau sebelum ni soalannya direct kan. Tentukan GSTK bagi 3, 8 dan 12. Tentukan GSTK bagi 6 dan 9. Kali ni dibagi dalam bentuk ayat. Kita kena fahamkan dulu apa yang ayat tu nak semua. Kita kena cari kata kunci. Kemudian barulah kita boleh selesaikan. Okey. Jadi kata kunci untuk supaya awak tengok soalan tu, baca soalan yang diberi tu, awak dah tahu okay, ni nak buat apa. Okay, ni adalah kata kuncinya. Yang pertama, sekali minimum. Kalau ada dalam soalan tu perkataan minimum ataupun perkataan terpendek ataupun perkataan paling kurang ataupun perkataan serentak. Jadi kita tahulah soalan ni nak cari GSTK. Okay. Kita tengok contoh. Minuman kopi dijual dalam 6 tin sekotak dan minuman teh dijual dalam 9 tin sekotak. Ainun ingin membeli bilangan tin minuman yang sama bagi kedua-dua jenis minuman tin itu untuk jamuan hari jadi adiknya. Berapakah bilangan kotak yang paling kurang bagi setiap jenis tin minuman yang perlu dibeli oleh Ainun? Okey, jadi nak dapatkan kat sini kita punya kata kunci adalah apa yang soalannya adalah bilangan kotak yang paling kurang. Ni adalah kata kunci yang paling kurang. Jadi apa kita buat? Tengoklah dulu apa maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi adalah bilangan tin minuman kopi adalah dalam satu kotak tu ada 6 tin. Bilangan tin minuman teh dalam satu kotak ada 9 tin. Yang diperlukan, yang soalan tu nak adalah bilangan kotak yang paling kurang bagi setiap jenis tin minuman. Okey, jadi kita tahulah kita nak cari GSTK. Pertama sekali cari GSTK bagi 6 dan 9 untuk dapatkan bilangan tin yang sama bagi kedua-dua minuman. Sebab Ainun dia nak beli bilangan tin minuman yang sama kan. Jadi kita cari GSTK bagi 6 dan 9. Okey, untuk ni cikgu gunakan kaedah menyenarai gandaan sekunya. Cikgu senaraikan dulu gandaan bagi 6. Kemudian cikgu senaraikan gandaan bagi 9. Kemudian cikgu dapatlah gandaan sempurna terkecil bagi 6 dan 9, 18. Ialah 18. Jadi Ainun perlu membeli 18 tin minuman bagi setiap jenis minuman. Jadinya Ainun perlu beli 18 tin air kopi. Kemudian dia perlu beli 18 tin air teh. Tapi kita tak tahu lagi berapa kotak tu. Kan? Sebab satu kotak kalau minuman kopi ada 6 tin. Kalau minuman teh ada 9 tin. Jadi kita nak tahu berapa kotak yang Ainun perlu beli. Kalau kita bahagikan bilangan tin yang diperlukan 18 tin, kita bahagikan dengan dalam satu kotak tu ada berapa tin. Dalam satu kotak minuman kopi ada 6 tin kan. Jadi kita bahagikan dengan 6. Maka kita dapatlah bilangan kotak tin minuman kopi adalah 3. Manakala bilangan kotak bagi minuman teh, air teh adalah 18. Bilangan tin yang perlu Ainun beli bahagikan dengan bilangan dalam satu kotak tu ada berapa tin. Kalau yang ni 9 lah. Okay.
Kemudian dapatlah 2. Maka bilangan kotak yang paling kurang perlu dibeli oleh Ainun ialah 3 kotak tin minuman. Maaf, salah spelling error. Ialah 3 kotak tin minuman dan 2 kotak tin minuman teh. Okey, boleh ya? Okey. Jadi rumusan untuk apa yang kamu dah belajar secara keseluruhan dalam bab 2 ni adalah pertama sekali 2.1 kamu belajar faktor. Dan 2.2 kamu belajar gandaan. Okey. Faktor ni macam mana? Faktor ni hasil pembahagi. Maksudnya pembahagi bagi 12. Contohlah kan, contoh kat sini 12. Jadi kita nak cari pembahagi tepat bagi 12 dan 18. Ni contoh ya. Maksudnya faktor ni nak cari pembahagi tepat bagi satu-satu nombor tu lah. Okey, contoh kat sini faktor bagi 12. 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 lah. Nombor-nombor ni bila kita bahagikan dengan 12, kita akan dapat jawapan tepat. Okey, kemudian kamu belajar juga faktor sepunya. Faktor sepunya tu apa? Faktor yang sama lah. Okey, faktor yang sama. Contoh kalau bagi 12 dan 18 ni, faktor sepunyanya adalah 1, 2, 3 dan 4 dia tak sama tak ada kan? 6 lagi kan? Okey. Itulah. Okey, kemudian kamu belajar juga faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar ni apa? Okey, faktor yang paling besar antara dalam kalangan faktor sepunya tu. Okey, kalau contoh bagi 12 dan 18 ni yang terbesar adalah 6 kan? Ni 6. Okey, tu adalah faktor. Gandaan pula adalah gandaan ni kita senaraikan hasil darab bagi nombor tu dengan contoh gandaan bagi 6 kan. Nak senang gandaan ni sifil lah. Multiple. Kalau bahasa Inggeris, gandaan adalah multiple kan. So dia multiple tu perkataan root word bagi multiplication. Jadi perkataan akal, perkataan dasar bagi pendaraban. Jadi gandaan ni hasil darab nombor tu. Okay, contoh 6 ni, gandaan 6, misalkanlah gandaan 6, sifil 6. Okay, sifil 6, 6, 12, 18, 24, 30, okay, dan seterusnya. Gandaan ni dia banyak lah. Kalau faktor dia tetap, sampai sini je. Kalau gandaan dia banyak lagi di belakang ni. Okay. Okey, senaraikan pula gandaan bagi 8, sifil 8, tulislah 8, 16, 24, 32 dan 40. Tu gandaan. Kalau gandaan sepunya, gandaan yang samalah bagi kedua-dua nombor tu. Kalau macam contoh 6 dengan 8 ni, gandaan sepunya adalah 24, 48, 72, 96, 120 dan banyak lagi belakang ni kan. Sebab dia banyak sebenarnya gandaan ni. Dia tak tetap. Masa cikgu dia tak dia banyaklah infinity kan, banyak sebenarnya gandaan. Okey. Kemudian kamu belajar juga gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil dalam kalangan gandaan sepunya ni mana yang paling kecil? Jadi kalau yang ni gandaan sepunya terkecil bagi 6 dan 8 adalah 24 lah. Yang paling kecil kan. Kalau yang tadi kita cari yang paling besar, faktor sepunya terbesar. Yang ni gandaan terkecil. Okey. Boleh ya? Cikgu harap boleh lah. Bab 2 ni senang je. Yang penting kamu buat latihan. Kalau tak buat latihan, kamu tak dapat. Okey. Okey, jadi untuk hari ni, cikgu nak kamu buat latihan teks dalam muka surat 42. Latih diri 2.2C, nombor 1 dan nombor 2. Kalau ada sebarang soalan tak faham, boleh tanya cikgu, boleh PM cikgu. Esok cikgu akan bincang. Okey, sebelum kita masuk bab topik baru itu bab 3. Okey, jadi itu saja cikgu rasa untuk hari ini. Buat kerja sekolah yang cikgu bagi ni, kalau ada masalah, soalan boleh tanya, tak faham boleh tanya. Okey, ataupun ada nak meluah dekat cikgu apa-apa ke, mungkin cikgu mengajar laju sangat ke, cikgu ajar ni saya tak faham lah, boleh tak cikgu ajar slow-slow sikit. Okey, bagi tahu cikgu. Okey, so itu saja. Terima kasih.